Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Alaq. Kita akan baca surah Al-Alaq dan kita cuba keluarkan kata dasar daripada beberapa perkataan dalam surah ini insya-Allah. Kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dan perkataan pertama yang kita temui ialah Iqra. Perkataan Iqra ini kata dasarnya adalah qaf, ra dan hamzah. Qaf, ra dan hamzah ya. Qaf, ra dan hamzah. Perkataan kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita akan ambil perkataan khalaqa. Baik, perkataan khalaqa kata dasarnya adalah kha, lam dan qaf. Khalaqa, kha, lam dan qaf. Khalaqal insana min 'alaq. Insan, perkataan insan kita akan ambil kata dasarnya adalah hamzah, nun dan sin. Hamzah, nun dan sin. Min 'alaq, min 'alaq. 'Alaq. Perkataan 'alaq kata dasarnya adalah ain, lam, qaf. Ain, lam, qaf. Iqra wa rabbukal akram. Akram kata dasarnya adalah hamzah kita buang, kaf, ra dan mim. Baik, kaf, ra dan mim. Kaf, ra dan mim. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama. 'Allama kata dasarnya adalah ain, lam dan mim. Ain, lam dan mim. Baik. Alladzi 'allama bil qalam. Qalam, qaf, lam dan mim. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allama kata dasarnya adalah ain, lam, mim, sama saja, ain, lam, mim juga. Jadi ain, lam, mim kata dasarnya ain, lam, mim. 'Allamal insana, insan dah dapat dah tadi. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya'lam pun sama juga daripada kata dasar 'allama. Jadi kat sini kita dapati bahawa ada lebih kurang 3 perkataan yang datang daripada kata dasar yang sama, iaitu ya'lamu, ya'lam, 'allama yang pertama dan 'allama yang kedua. Cuma pattern saja berbeza, yang mana kita akan belajar pattern ni pada sesi yang akan datang insya-Allah. Kalla innal insana layatgha. Kalla, inna tak perlu, ini perkataan ini tidak ada kata dasar. Al insan kita dah dapat tadi tu, yatgha. Yatgha kata dasarnya adalah ta, ghin dan huruf illah. Ta, ghin dan huruf illah. Ta, ghin dan huruf illah. Huruf illah sama ada waw ataupun ya, tapi kita letak ya sementara ni. Ta, ghin dan ya. Kalla innal insana yatgha. Untuk dapatkan kata dasarnya kita perlu buang lam dan ya kena buang. Tinggallah ta, ghin dan huruf illah. Ar-ra'ahu istaghna. Ra'a, perkataan ra'a ni kata dasarnya ra, hamzah, alif. Ra, hamzah, huruf illah ya. Ra'a, ra, hamzah dan huruf illah. Ra'a Ra'a, ra, hamzah dan huruf illah. Ra, hamzah dan illah. Ar-ra'ahu istaghna. Istaghna kata dasarnya adalah ghin, nun dan ya, ghin dan nun dan ya. Dan di mana kita alif sinta ni kita perlu buang. Tinggallah ghin, nun dan ya sahaja sebagai kata dasar. Jadi kata dasarnya ialah ghin, nun dan ya. Kita akan belajar kemudian insya-Allah kenapa alif sinta ini dianggap sebagai imbuhan. Inna ila rabbika ruj'a. Inna tak perlu, ila pun tak perlu juga. Rabbi kita dah banyak jumpa kali dah. Ruj'a kata dasarnya adalah ra, jim dan ain. Ra, jim dan ain ya. Ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Ra'aita kita jumpa dah. Ra'aita ni sama dengan kata yang atas ni. Ra'aita, ra'a kata dasarnya adalah ra, hamzah dan huruf illah.
di mana alif dan ta di awal dan akhir ni kita perlu buang untuk sebagai imbuhan. Ara'aital ladzi yanha, perkataan yanha pula daripada kata dasar ya, nun, ha dan huruf illah, di mana ya dia perlu kita buang ya, nun, ha dan huruf illah. Nun, ha dan huruf illah. Huruf illah ini idhiyah ya. Abdan iza shalla. Abdan kata dasarnya ain, ba dan dal. Ain, ba dan dal. Iza shalla, shalla kata dasarnya adalah sad, lam dan huruf illah. Sad, lam dan huruf illah. Huruf illah ni sama ada waw ataupun ya. Dan untuk perkataan shalla ni huruf illahnya adalah waw. Ra'aita sama saja. Ra'aita kita dah jumpa banyak kali dah. Ra'aita kata dasarnya ialah hamzah, ra, hamzah dan huruf illah ya. In kana, perkataan kana kata dasarnya adalah kaf, huruf illah nun. Kaf, huruf illah ialah waw, nun. Kana. Alal huda, al huda kata dasarnya ha, da dan ya. Dah kita jumpa banyak kali dah. Ha, da dan ya. Au amara. Au adalah satu perkataan, au atau. Amara, amara kata dasarnya ialah hamzah, mim, ra. Hamzah, mim dan ra. Amara at-taqwa. Baik. Perkataan at-taqwa ini agak ganjil di dalam bahasa Al-Quran Karim, di mana kata dasarnya adalah waw, qaf dan ya. Waw, qaf dan ya. Agak ganjil ya, dia punya kata dasar dia waw, qaf dan ya. Macam mana keluar perkataan taqwa ini kita akan bincang kemudian insya-Allah. Cuma kata dasarnya adalah waw, qaf dan huruf illah. Waw, qaf dan huruf illah. Baik. Jadi inilah keseluruhan kata dasar yang ada dalam beberapa ayat daripada surah Al-Alaq insya-Allah. Mari kita mengkaji makna asas bagi setiap perkataan ini. Kita mulakan dengan qara'a. Biasanya kalau perkataan qara dan hamzah ini di dalam Quran Karim, dia akan memberi makna baca. Biasanya dalam Quran, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, idza quri'al Quran, qira'ah, qiraati, iqra, semuanya berasal daripada perkataan qara'a ini yang memberi makna baca kebiasaannya. Khalaqa dalam Quran Karim keseluruhannya dia akan memberi makna cipta. Cipta ya, khalaqa. Jadi kemakna asasnya adalah cipta. Cipta, khalaqa. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Khalaqa, khaliq, pencipta, makhluk yang dicipta, khalaqa, semuanya bermaksud cipta kebanyakan dalam Quran Karim. Dan perkataan kata dasar alif, hamzah, nun, sin, dari perkataan ini keluar perkataan insan, anis, anas, semuanya maksudnya manusia. Biasanya makna manusia ya, manusia. Ain, lam, qaf biasanya dalam Quran Karim dia akan bermaksud gantung. Bergantung. Mu'allaqah, alaq ini ialah darah yang bergantung pada rahim. Alaq. Khalaqal insana min alaq, dia mencipta manusia daripada segumpal darah yang bergantung pada rahim. Alaq. Baik. Kaf, ra, mim ya. Kata dasar kaf, ra, mim biasa dalam Quran Karim dia akan memberi makna mulia ya, mulia ataupun baik. Mulia ya, mulia. Orang mulia adalah orang yang baiklah, mulia. Kaf, ra, mim. Manakala perkataan ain, lam, mim, kata dasar ain, lam, mim keseluruhan dalam Quran, ain, lam, mim, allama, ya'lam, dia akan memberi makna asas tahu. Allama, tahu. Baik, perkataan qalam, kata dasar perkataan qalam biasanya akan memberi makna pena, pena, qalam. Taghin ya, ra'ahu istaghna, kalla innal insana la yatgha biasanya taghin dan huruf illah ini akan memberi makna melampau. Taghut ya, melampau. Dia akan memberi makna melampau. Taghin ya, melampau melampau. Tengah sikitlah insya-Allah. Maka dia akan beri makna melampau. Baik. Ra, hamzah ya, ar-ra'ahu, ra'a, ra, hamzah ya, ra'aita, ra, hamzah ya, ra'aita, ra, hamzah ya.
dia akan memberi makna lihat. Lihat. Manakala perkataan ar-ra'ahu istaghna akan memberi makna ghain nun ya. Ghain nun ya akan memberi makna cukup. Cukup ataupun kaya ya. Cukup ataupun kaya. Ghaniya. Dari perkataannya keluar perkataan ghani, maknanya orang yang kaya. Ghani. Raja'a dia akan memberi makna inna ila rabbika ruj'a. Raja'a akan memberi makna, biasanya dia akan memberi makna asas, kembali. Kembali ya. Rujuk, kembalilah. Daripada sini rujuk. Daripada perkataan itu keluar perkataan rujuk, ruja'a, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Dan seterusnya perkataan yanha. Bila kita jumpa perkataan yanha, kata dasar yanha, nahaya, maksudnya larang. Larang. Daripada perkataan nahi, naha, amar ma'ruf, nahyu munkar. Ini perkataan asal ni maksudnya larang. Ain badal akan memberi makna sembah. Hamba ya, biasa bermaksud hamba ya. Hamba. Sa lan waw, salla dia bermaksud solat. Biasanya memberi makna solat, sembahyang. Kaf waw nun biasanya akan beri makna ada. Ada ya, ada. Ataupun jadi ya, ada ataupun jadi. Suatu benda yang ada maknanya jadilah. Seterusnya ialah amara. Amara biasanya memberi makna suruh ya, amara. Sebab itu di dalam bahasa Melayu kita ada juga amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf maksudnya suruh buat baik, nahi larang buat jahat, nahi mungkar. Baik. Waqaya, biasanya perkataan ini akan memberi makna jaga-jaga ya, jaga-jaga. Jadi waqaya. Jadi itulah perkataan-perkataan yang kita keluarkan kata dasarnya daripada surah Al-Alaq, insya-Allah. Jadi sekali lagi kita baca insya-Allah. Qara'a biasanya akan bermaksud baca, khalaqa cipta, anasa insan, annas manusia, alaqa biasa baca gantung, karami maksudnya mulia, ain lam mim maksudnya tahu, alim ilmu, qaf lam mim qalam maksudnya pen, ta ghin ya maksudnya melampau, ra hamzah ya maksudnya melihat, ra nun ya maksudnya cukup, raja'a kembali, naha nahaya larang, abada hamba bersembah, so'lang waw solat, kaf waw nun jadi ataupun ada, amara suruh, waqaya berjaga-jaga. Jadi secara umumnya bila kita baca Quran, kita dah dapat terus dah maknanya melalui kata dasar tadi tu. Cuma kita akan belajar pattern-pattern yang menyebabkan kata dasar ni berkembang lagi, insya-Allah. Itu pelajaran yang akan mendatang, insya-Allah kita akan kupaskan lagi, insya-Allah. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan mengetahui beberapa perkataan kata dasar dari itu, kita dah dapat trace makna dia dengan cara mengetahui makna asasnya. Contohnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra baca dengan nama Tuhanmu, allazi yang khalaq yang mencipta, khalaqa cipta, insan daripada suatu yang bergantung, alaq itu daripada darah di rahim, itu darah atau segumpal darah yang bergantung, alaq. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat menghafal dan mengingat perkataan dan kata dasarnya dan makna asas ya, untuk kita pergi lebih lanjut untuk mengkaji wazan-wazan setiap perkataan yang kita pelajari, insya-Allah. Cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.